Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang isu-isu yang ada di dalam syarikat perkhidmatan kerja di Malaysia, iaitu JNT Express. Sebagaimana yang kita tahu, perkhidmatan kerja ialah perkhidmatan penghantaran yang lebih khusus yang digunakan oleh perniagaan dan individu apabila mereka memerlukan pakej atau dokumen untuk sampai ke destinasinya dengan cepat. Walaupun perkhidmatan mail biasa juga boleh menghantar pakej dengan cepat, mereka tidak dapat menjamin penghantaran hari yang sama atau penghantaran semalaman mengikut mana-mana yang berkenan. Kedua, istilah perkhidmatan kerja boleh merujuk kepada setiap bentuk penghantaran atau perkhidmatan pengangkutan yang terdiri daripada beberapa rangkaian antarabangsa yang memberi perkhidmatan kepada jutaan orang ramai setiap hari menggunakan contohnya truk, kapal terbang, kereta api dan kapal. Perkhidmatan kerja telah wujud sejak sekian lama dahulu. Kerja motosikal adalah yang paling praktikal di Malaysia kini kerana ia lebih pantas dan mudah berbanding kereta. Selain itu juga, untuk jarak yang lebih jauh, kerja kereta selalunya pilihan yang lebih praktikal dan mudah. Praktikal dan mudah dan juga selamat. Oleh itu, tanpa kerja di Malaysia, kita semua terpaksa bergantung pada pos biasa saja untuk penghantaran dokumen dan pakej. Kebanyakannya, perkhidmatan kerja mengenakan kadar bayaran yang berpatutan untuk penghantaraannya. Secara amnya, harga adalah berdasarkan jarak sesuatu yang perlu dihantar, dan dalam kes penghantaran antara bandar, antarabangsa atau luar negara, kos biasanya berdasarkan berat dan jarak kita dan alamat itu. Umum sedia ketahui, dalam membangunkan sesebuah organisasi industri, sememangnya akan menghadapi pelbagai cabaran dan konflik. Pada pendapat saya, pihak atasan harus mahir untuk mengendalikan apabila timbulnya sesebuah konflik tersebut, sama ada dalam skop yang besar maupun kecil. Setiap organisasi yang ingin maju perlulah berpegang teguh terhadap objektifnya. Dalam isu ini, syarikat JNT Express Malaysia tidak terkecuali tular di platform media sosial. Konflik ini timbul dipercayai kerana pemberian bonus diberi secara tidak rata mengikut prestasi pekerja dan bebanan kerja yang terlampau tinggi. Situasi ini telah menyebabkan pekerja yang terlibat dalam bahagian penghantaran barangan pelanggan yang membeli secara dalam talian telah bertindak emosi dengan mengurus barang secara kasar seperti membaling bungkusan-bungkusan pelanggan. Tujuan utama mereka bertindak sedemikian kerana mahukan perhatian dan melancarkan mogok terhadap pihak atasan. Di samping itu, punca lain ialah pemotongan gaji pekerja asbab pandemik dikenakan allowance cas penghantaran yang tidak munasabah, menyebabkan situasi dalaman organisasi itu sendiri semakin keruh. Seterusnya, permasalahan yang timbul oleh syarikat ini adalah kualiti servis JNT itu sendiri semakin menurun. Ini telah menyebabkan pelanggan setia syarikat ini berasa kecewa kerana sebelum ini JNT Express Malaysia merupakan servis yang paling pantas. Selain servis penghantaran yang lambat, terdapat juga segelintir pengguna yang telah membuat aduan tentang kerosakan dan lebih parah, kehilangan bungkusan pelanggan. Contoh aduan yang diterima ialah kotak barangan mereka telah renyuk, koyak dan rosak. Keadaan ini jelas telah merosakkan reputasi imej syarikat JNT itu sendiri. Ekoran permasalahan yang timbul ini, pihak JNT perlulah mengambil serius akan kebajikan pekerja mereka sendiri. Pengurusan syarikat JNT telah memberi kesan kepada beberapa pihak, antaranya pekerja dan pelanggan. Yang pertama, tahap kepuasan pelanggan berkurang terhadap perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh syarikat JNT. Hal ini kerana proses penghantaran bungkusan lambat dari waktu yang sebenar. Susulan hal tersebut, terdapat beberapa pelanggan telah memboikot syarikat ini dan mencari syarikat yang lain. Yang kedua, ia juga turut memberi kesan kepada pekerja. Pekerja perlu bekerja lebih masa pada kadar yang telah ditetapkan bagi mendapatkan gaji yang sepadan dengan waktu dan tenaga mereka.
Seterusnya adalah cara penyelesaian bagi syarikat JNT Express Malaysia bagi meredakan isu yang telah berlaku, dan antaranya ialah dengan membuat notis permohonan maaf dan memberi penjelasan. Syarikat JNT Express telah menyiarkan notis surat terbuka di laman rasmi Facebook JNT dan menzahirkan rasa kesal atas situasi yang telah berlaku. Selain itu, syarikat JNT turut memberi penjelasan mengenai isu tersebut bagi meredakan situasi yang telah menular di sosial media. Antara cara penyelesaian lain adalah meningkatkan mutu perkhidmatan. Dengan situasi yang telah pun berlaku, syarikat JNT Express perlu mencari inisiatif lain bagi mendapatkan semula kepercayaan pelanggan. Perkhidmatan perlulah ditingkatkan dari segi servis dan tempoh kesegeraan penghantaran barang. Kesimpulannya, syarikat JNT Express mampu menjadi perkhidmatan penghantaran pos yang terbaik di Malaysia kerana mereka mempunyai imej dan jenama yang kukuh berbanding perkhidmatan penghantaran kurir yang lain. Tetapi disebabkan beberapa masalah yang berlaku dalam proses penghantaran, ia menjadikan perkhidmatan JNT Express lebih teruk. Mereka mula kehilangan pelanggan sejak pelanggan membuka pilihan mereka dengan memilih perkhidmatan penghantaran yang lain disebabkan oleh masalah berkaitan perkhidmatan daripada syarikat tersebut. Oleh itu, amat penting bagi JNT Express Malaysia dalam mencari isu perkhidmatan dan mencari penyelesaian dalam menambah baik perkhidmatan kritikal mereka. Masalah pertama berlaku ialah isu lama bagi pakej pelanggan. Penyelesaian yang diberikan ialah menambah tenaga kerja di pejabat. Sekiranya mereka mempunyai tenaga kerja yang mencukupi di cawangan, pekerja boleh fokus pada skop kerja yang mereka dengan mudah untuk mengendalikan bungkusan pelanggan yang banyak. Seterusnya, mereka boleh menambah baik kaedah dan sistem penghantaran untuk memastikan pelanggan mendapat bungkusan mereka dalam tempoh yang singkat dan dalam keadaan yang selamat. Akhir sekali, janji yang tidak ditepati dengan tidak membayar gaji pekerja-pekerja mereka sehingga mereka mogok dan bersikap tidak bertanggungjawab terhadap barang-barang pelanggan mereka. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.